Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi syrah lana sadrana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Nawaitu ta'lam wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجهه وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال مصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. InsyaAllah pada malam ni kita teruskan lagi siri-siri pengajian kita yang merujuk di dalam kitab Faridatul Faraid dalam membicarakan ilmu tauhid ataupun ilmu usuluddin. Dan kita telah pun sampai pada perkataan musannif Syekh Ahmad bin Muhammad Zain bin Mustafa Al-Fatani. Kata Syekh Ahmad, kata dia masih lagi di dalam muqaddimah kitab Faridatul Faraid. Tengoknya insya-Allah mudah-mudahan tuan-tuan sekalian kita mendapat manfaat ataupun dapat faedah daripada kitab ni insya-Allah. Baik, kata Syekh Ahmad, Asy'ariyatul Masyrabi Malayuwiyatal ma'rabi Fataniyatal ibarati Bayaniyatal isyarati. Ini perkataan Syekh Ahmad yang masih lagi di dalam muqaddimah ataupun permulaan pembukaan kitab Faridatul Faraid. Baik, apa maknanya? Terjemahannya tuan-tuan sekalian, Asy'ariyatul Masyrabi, yang dibangsakan kepada Imam Abil Hasan Al-Asy'ari mazhabnya. Jadi kitab Faridatul Faraid ni membicarakan ilmu usuluddin ataupun ilmu tauhid atas mazhab Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Jadi dalam tauhid ni ada dua mazhab yang termasuk di dalam ahli sunnah wal jamaah. Bila kita sebut ahli sunnah wal jamaah dalam tauhid, maka di dalamnya ada dua mazhab. Kalau fiqh ada 4 mazhab kan? Mazhab Imam Abu Hanifah, mazhab Imam Malik,
mazhab Imam Syafi'i dan mazhab Imam Ahmad bin Hanbal. Ada pun di dalam ilmu usuluddin ni itu ada dua mazhab. Inilah yang dikatakan mazhab ahli sunnah wal jamaah. Jadi yang dibangsakan kepada Imam Abil Hasan Al-Ash'ari mazhabnya. Jadi mazhab Syekh Ahmad ni ataupun mazhab kitab Faridatul Faraid ni mengikut perjalanan Imam Abu Hasan Al-Ash'ari. Baik. Kemudian kata dia lagi kepada Melayu bahasanya. Malu Malayu wiyatal ma'rabi. Yakni bahasa bahasa yang dituturkan di dalam kitab Faridatul Faraid ni ialah bahasa Melayu. Tapi bukan bahasa Melayu zaman kita. Kitab ni sudah berusia 129 tahun. 129 hampir 130 tahun. Jadi kitab tu bahasa Melayu dia yang 100 tahun lebih punya bahasa. Mungkin ada perbezaan lah dengan bahasa kita. Bukan mungkin lagi lah. Memang ada perbezaan bercakap bertutur dalam bahasa dulu dengan sekarang ni tuan-tuan sekalian. Jadi sebab itulah kitab lama ni dia perlu kepada guru atau dia perlu kepada pengajian yang ulama-ulama dulu berpandukan kepada kitab-kitab lama ni lah tuan-tuan sekalian. Baik. Okay, jadi pertuturan dalam kitab ni dia berdasar kepada bahasa Melayu. Bahasanya fataniyatal ibarati. Lagi kepada fatani tuturannya. Jadi walaupun bahasa Melayu tetapi lahjahnya ataupun lenggok perkataannya itu berdasar kepada bahasa orang-orang Fatani. Fatani sekarang ni berada di dalam kerajaan Thailand ataupun kerajaan Siam. Yang di selatan negeri Thailand. 4 wilayah tu kan, Fatani, Yala, Narathiwat dan Songkhla. Jadi daripada 4 tu salah satu daripada wilayah orang Islamnya ialah Fatani. Dan di situlah banyak lahirnya ulama-ulama daripada bangsa Melayu. Sebab tu tuan-tuan, banyak kitab-kitab Jawi Melayu lama ni mesti nama sebelah nama di hujung tunggu tu mesti Al-Fatani. Syekh Daud Al-Fatani, Syekh Ahmad Al-Fatani, Syekh Zainal Abidin Al-Fatani. Semuanya Fatani. Kenapa tuan-tuan? Kerana orang-orang Fatani dulu tuan-tuan sekalian, dia ramai daripada ulama-ulama ni lahir di kalangan mereka lahir di dalam negeri Fatani. Kalau kita tengok pun dalam Malaysia ni kalau kita tengok pun ulama-ulama yang terdahulu yang besar-besar tuan-tuan sekalian macam Tok Kenali, macam Tok Selehong, Tok Pulau Manis, semuanya tuan-tuan sekalian jalurnya itu ada jaluran daripada ulama Fatani. Tengoklah tuan-tuan. Sebab apa? Dulu ni yang bermukim di Makkahul Mukarramah kerana menuntut ilmu ni banyak daripada ulama-ulama Fatani. Dan masa tu pula tidak ada tempat lain lagi untuk menuntut ilmu ni kecuali Makkah lah pada ketika dulu. Pada satu ketika dulu Makkah lah tempat mereka banyak menimba ilmu. Walaupun masa tu dah ada Universiti Al-Azhar tapi kemasukannya terbatas. Jadi untuk menghilangkan batas tu kita banyak menuju ke Makkahul Mukarramah. Sebab itulah ulama-ulama dulu bila alim saja mesti daripada Makkah. Berguru dengan siapa? Berguru dengan ulama-ulama daripada orang-orang Fatani.
tak ketinggalan lah Syekh Ahmad ni tuan-tuan sekalian. Jadi bila sebut Fatani ni bahasa dia kan mirip kepada bahasa orang Kelantan. Dekat-dekat. Cumanya bahasa Fatani tu dia agak kasar sikit. Dan sedangkan bahasa Kelantan tu dia agak halus sikit. Ini kerana ini sebab pengalaman saya lah. Saya pernah tinggal di Fatani tuan-tuan sekalian. Jadi nampak perbezaan tu. Kalau orang Kelantan ni dia bercakap agak lembut sikit, agak halus sikit. Sedangkan orang Fatani ni dia agak kasar sikit bahasa dia tuan-tuan sekalian. Tapi bagi mereka itu dah halus dah lah tu. Ini kenapa ni? Kerana dipengaruhi bahasa Fatani tu yang sekarang bukan yang dulu. Bahasa Fatani yang sekarang ni dia dipengaruhi oleh orang-orang Siam. Penjajahan daripada Siam tu menyebabkan bahasa Fatani tu dia bercampur ataupun dia jadi kasar sikit. Tapi dalam kitab ni Fatani yang bahasa dulu. Jadi sebelum Fatani tu jatuh ke dalam jajahan takluk Thailand ataupun Siam. Jadi bahasa dia taklah sekasar manalah. Baik. Jadi lagi kepada Fatani tuturannya. Tuturannya mana lahjah perkataan dia lenggok perkataan dia tu kepada bahasa Fatani. Baik. Kata Syekh Ahmad lagi lagi kenyataan isyaratnya bayaniyatal isyarati, yakni nyata tanda-tanda isyarat-isyarat dalam kitab ni nyata sangat, terang sangat, jelas sangat. Bila orang tu dah faham pengajian berdasar kepada kitab Faridatul Faraid tu, dia dah faham, maka tuan-tuan sekalian nyatalah isyarat-isyarat tempat di dalam kitab ni tuan-tuan sekalian. Apa ilmu-ilmu yang ada dalam kitab ni nyatalah bagi orang-orang yang faham tu tuan-tuan. Baik, kemudian kata Syekh Ahmad lagi, kata dia tunazzalu. Tengok ya. Yang ni pun nanti saya buat, bukan buat pemetulan tapi buat penerangan tuan-tuan. Boleh dalam kitab yang asalnya dia baca dengan tunazzilu. Dia baca dengan tunazzilu. Tapi guru saya, Tuan Guru Haji Abdullah bin Haji Idris Al-Fatani, tuan-tuan sekalian, dia kata yang fasihnya dibaca dengan tunazzalu. Apa perbezaannya? Kalau kita baca tunazzilu, maka itu dinamakan isim fa'il. Dalam ilmu lughah ataupun ilmu saraf, kalau kita baca tunazzilu, maka itu kalimah tu dinamakan isim fa'il. Okay? Kalau kita baca tunazzalu, maka itu dinamakan isim maf'ul. Jadi kenapa guru saya kata kena baca dengan tunazzalu? Kerana terjemahan dalam kitab ni tuan-tuan. Baik, kita baca dulu. Nanti saya huraikan macam mana ke asbab. Apakah sebabnya kita kena baca dengan tunazzalu, bukan tunazzilu. Okey. Okey, kerana baik sini ya. Tunazzalu baina nazairiha manzilatal insani minal aini. Tufaddalu. Ni pun satu lagi ni. Kalau dalam syekh dalam matan ni, dalam Syekh Ahmad tulis ni, tufaddilu. Tapi kalau Baba Hajilah ni kata yang afsahnya, mana yang fasihnya dibaca dengan tufaddalu, bukan tufaddilu, tufaddalu. Macam tadi lah. Sebab terjemahan tu menyebabkan tuan-tuan sekalian kalau baca tufaddilu, terjemahannya kena tukar. Kena ubah. Baik. Jadi babalah kalau nak menepati dengan terjemahan, maka kena baca dengan tufaddalu. Tufaddalu alaiha tafdilal aqyani alal lujaini.
di tempat akan dia. Tengok. Di tempat akan dia. Jadi bila kata terjemah di tempat akan dia tu, itu menunjukkan terjemahan daripada isim maf'ul. Sebab ada akan dia, ditempatkan dia. Jadi bila kata ditempatkan dia tu, itu kalimah tu kalimah isim maf'ul. Jadi tak boleh baca dengan tunazzilu. Jadi yang fasihnya kalau ikut terjemahan ni nak dibaca dengan tunazzalu baina nazairiha. Ditempatkan dia. Kalau kita nak baca dengan tunazzilu, kita kena ubah terjemahan. Nak ubah macam mana? Menepati oleh dia, olehnya. Kena baca oleh. Kalau kita baca jadi isim fa'il, kena letak oleh. Kalau kita baca dengan isim maf'ul tunazzalu, maka kenalah terjemahan tu dengan ditempatkan dia akan ini kitab, ini risalah, ini kitab faridah ni. Maksudnya di tempat tu ialah diletak, disimpan, diletak. Kitab Faridatul Faraid ni ataupun dibandingkan di antara segala umpamanya, umpama kitab ni, umpama kitab Faridah ni, kalau kita nak bandingkan, kita ambil kitab Faridah ni dengan kitab-kitab yang lain. Ambil kitab Faridatul Faraid, ambil kitab Durus Samin, ambil kitab Risalah Tauhid, ambil kitab Misbahul Munir, ambil kitab mana-mana lagi lah. Ini harapan. Ini bukan nak merendahkan kitab lain tak, Syekh Ahmad ni tak. Tapi dia mengharapkan kitab dia ni, kalau nak dibandingkan dengan kitab-kitab lain, umpama yang seangkatan dengan dia, bukan kitab yang besar sangat dah. Mana kitab yang sama huraian macam dia. Umpama dia kata, antara segala umpamanya, antara segala kitab yang seperti dia. Daripada beberapa risalah yang kecil. Yang kecil, mana bukan huraian yang besar-besar lah. Di tempat tu, pada tempat rupa yang di tengah mata. Jadi seolah-olah kan kitab Faridah ni menjadi ketua bagi kitab-kitab yang lain yang seumpama dengan dia. Mana yang sama dengan dia pada nisbah kitab kecil. Kitab kecil tu mana kitab yang huraian dia tak dalam-dalam. Huraian dia tidak sampai orang tak faham. Jadi kitab dia ni seperti katalah kerja pada tempat rupa yang di tengah mata. Jadi tengah mata kita tu ada hitam, dalam mata hitam tu ada lagi titik hitam. Titik hitam tu lah nak dikatakan kitab Faridatul Faraid. Dia dikelilingi oleh kitab-kitab yang lain. Dia duduk tengah-tengah. Kitab tu ini harapan daripada Syekh Ahmad. Mudah-mudahan kitab dia ni macam itulah pentingnya daripada kitab-kitab yang lain. Yang ini pun tuan-tuan, doa daripada Syekh Ahmad ni kan, kalau kita masuk pusat pengajian tradisional orang Melayu yang kita namakan pondok-pondok ni tuan-tuan sekalian, maka kan masuk aja kita dalam pondok tu, maka orang yang baru nak belajar tauhid, dia mesti kena mempelajari kitab Faridatul Faraid sebelum dia melangkah nak pergi kepada kitab-kitab lain. Apa sebab macam tu? Kerana bila dia dah faham kitab Faridah ni, memudahkan dia untuk memahami kitab-kitab yang lain. Sama ada kitab yang besar ataupun kitab yang kecil yang lain. Nak bagi mudah faham tuan-tuan sekalian. Kitab Faridah ni lah umpama menjadi pintu untuk memahami kitab-kitab yang lain. Okey. Ini harapan daripada Syekh Ahmad ni tuan-tuan sekalian. Aku nak dan dilebihkan dia. Mana kena kitab Faridah ni kena diutamakan. Apa tu dia kata tufaddalu. Sebab terjemahannya
dilebihkan dia. Tu lazimnya bila ada akan dia tu menunjukkan isim maf'ul yang kena buat. Jadi yang ni yang kena lebihkan, yang kena lebih. Mana yang diletakkan dia tu lebih. Jadi lebih maknanya diutamakanlah sebab dia tu ada kelebihan, kitab-kitab faridah ni ada kelebihan daripada kitab-kitab lain, maka hendaklah dia tu diutamakan, dilebihkan untuk mengaji dulu atas sekaliannya. Jadi kalau kitab lain tu kita tunggu habis kitab faridah dulu. Nak ngaji kitab Aqidatun Najin ke, nak ngaji kitab Misbahul Munir ke, nak mengaji kitab Risalah Tauhid ke, nak ngaji kitab Durus Samin ke, maka Syekh Ahmad kata harapannya kena mengaji kitab faridah dulu, kena faham kitab Faridatul Faraid dulu supaya faham kitab-kitab yang lain, memudahkan memahami kitab-kitab yang lain. Seperti tengok dia kata dia lebih akan dia atas sekaliannya. Nak diutamakan kitab faridah ni daripada yang lain-lain tu seperti dilebihkan emas di atas perak. Sedangkan dua-dua logam ni, dua-dua logam ni, emas dan perak, dua-duanya berharga. Tetapi tuan-tuan sekalian, di antaranya dua logam ni, maka emaslah yang paling berharga. Maka harapan daripada Syekh Ahmad ni, dia bukan mempelekkan kitab lain, tidak. Dia jauh sekali lah orang macam Syekh Ahmad ni nak mempelekkan kitab lain. Cumanya tuan-tuan sekalian, dia mengharapkan kitab dia tu lebih daripada kitab-kitab yang lain, seperti dilebihkan emas di atas perak. Jadi bila kita faham dah, kalau orang bagi kita ini emas, ini perak, kita nak ambil mana? Tentulah kita nak ambil yang mahal harganya, emas. Ngaji kitab Faridatul Faraid dulu tuan-tuan sekalian, untuk mendapat yang lain-lain. Baik, bila kita dah ada emas, maka mudahlah kita nak dapatkan perak tuan-tuan sekalian. Tak susahlah sebab kita dah ada logam yang mahal. Kita dah faham dah kitab Faridatul Faraid, maka memudahkan kita untuk memahamikan kitab-kitab yang lain. Baik. Maka tuan-tuan sekalian, bila dah Syekh Ahmad kata macam tu, diletakkan dia dibandingkan dengan kitab-kitab lain, maka dia tu umpama rupa yang di tengah mata. Kemudian dilebihkan dia, diutamakan dia lebih daripada perak lagi. Yang ni lebih daripada kitab-kitab lain lagi. Bila dah faham macam tu, maka Syekh Ahmad kata hariyata bi an yukhrasa alaiha wa tukhdara fi suwaida'il fuadi wa haqiqatan bi an turfa'a ala minassatil tarjihi wal-i'timad. Tengok ya. Ini harapan daripada Syekh Ahmad. Ya, ini melengkapi doa Syekh Ahmad lah tuan-tuan sekalian ni. Jadi kata dia bi'an hariyata bi'an yukhrasa alaiha wa tukhdara fi suwaida'il fuadi wa haqiqatan bi'an turfa'a ala binassati tarjihi wal-i'timad. Sebenar, kata Syekh, sebenar, sungguh. Kalau kita dah faham dah kitab faridah ni ada kelebihannya bagian. Sebenarlah, sungguhlah dengan bahawa dilobakan, ditomakkan, dibersungguh-sungguhkan, macam itu atas mendapatnya. Jadi kena bersungguh-sungguhlah untuk kita memahami perbicaraan, persoalan-persoalan di dalam kitab faridah. Mudah-mudahan kita boleh memelihara akidah kita, boleh memelihara pegangan dan keyakinan kita. Itu kata dia, sebenar, betul sungguh kalau dah macam tu harapan Syekh Ahmad ni, maka sebenarlah dengan bahawa dilobakan, dibersungguh-sungguhkan atas mendapatnya. Kena sungguh-sungguhlah kita ngaji sampai kita faham tiap-tiap bait, tiap-tiap daripada
lafaz demi lafaz, perkataan demi perkataan, maksud demi maksud, makna demi makna, pengertian demi pengertian. Naklah kita faham. Sebab tu tuan-tuan sekalian, saya bila masuk apa ni, baca kitab ni untuk orang ramai tuan-tuan ya, saya peringatkan berapa perkara yang penting tuan-tuan sekalian. Kalau kita terjumpa satu-satu istilah dalam bahasa Arab maupun dalam bahasa Melayu yang kita tak faham, maka hendaklah kita cari kepahamannya tuan-tuan sekalian. Kenapa? Kerana ilmu tauhid ni kan tuan-tuan, kalau kita tertinggal satu, tuan-tuan sekalian, dia melibatkan benda besar. Walaupun benda kecil saja, dia melibatkan benda besar tuan-tuan. Seumpamanya kalau dalam kereta tuan-tuan, contact point dalam kereta tu, kalau benda tu rosak tuan-tuan sekalian, habis semua sistem dalam kereta tu tak boleh jalan. Macam itulah ibaratnya tuan-tuan, kalau kita tak faham istilah-istilah, walaupun dalam bahasa Arab ataupun dalam bahasa Melayu, kita kena faham. Dan saya juga insya-Allah saya akan cerita istilah tu. Kalau saya jumpa satu istilah dalam bahasa Arab atau dalam bahasa Melayu, istilah tu ilmu tauhid, bukan ada dalam ilmu yang lain, maka saya akan cerita pada tuan-tuan. Dan tuan-tuan mesti memahami. Dan kalau tak faham, mesti kena buat pertanyaan. Okay. Dia tak boleh simpan dalam peti, bawa belayar. Apa tu, biar sampai busuk pisang tu, tak boleh. Dia tak boleh pakai macam tu dah tuan-tuan sekalian. Dia tak boleh kata bawa belayar nanti dululah. Tak boleh. Ilmu tauhid ni dia bukan bahasa macam tu. Dia kena faham masa tu lah juga. Kalau tak faham masa tu juga, kita kena faham. Kita cuba juga untuk hari yang berikutnya kita fahamkan tuan-tuan sekalian. Supaya kita tidak susah, yang ini mudah kita untuk memahami perkara yang akan datang. Okey, baik. Tengok ya. Kemudian kata dia, jadi dia nasihat kita Syahmat ni, kita kena loba, kita kena sungguh-sungguh untuk memahami, mendapatkan ilmu dalam kitab ni tuan-tuan. Dan diingatkan, bila kita mengaji tuan-tuan ya, janganlah kita ni mengaji tuan-tuan ya, masa ada kelas, kita buka kitab. Tak ada kelas, tutup kitab, boboh dalam beg, minggu depan baru buka. Sekurang-kurangnya tuan-tuan ya, minta maaf yang saya cerita je ni ya. Masa saya duduk Hadramaut dulu tuan-tuan sekalian, masa saya duduk Yaman dulu tuan-tuan, cerita Habib Muhammad Al-Hadar tuan-tuan sekalian, sebelum dia masuk kelas pengajian tu, dia akan membaca mata pelajaran yang nak diajar pada hari tu oleh gurunya, dia akan ulang membaca sampai 40 kali ulang baca. Macam kita dah tahu dah tempat berhenti kat mana kan. Jadi kita pun ulang baca. Sekira-kira kita dah dapat agak dah. Tok guru tu, ustaz tu baca, nanti setakat mana dia akan berhenti. Dah dapat agak dah sebenarnya. Kalau orang tu orang yang mengaji tuan-tuan sekalian. Dia dapat agak dah. Jadi dia ulang baca. Walaupun tidak faham sekalipun, bila kita baca, kita ulang, lama-lama lekat perkataan tu tuan-tuan dalam fikiran kita. Dalam kotak akal kita tuan-tuan sekalian. Dia tak lari dah. Bila tak lari, bila kita mengaji, bila Tok Guru tu hurai, kita terus dapat tangkap dah. Bukan kaedahnya simpan dalam beg, letak atas almari, masa ngaji baru datang, tak ada murajaah langsung. Yang macam tu tuan-tuan, lambatlah sikit nak dapat ilmu tu. Dapatlah. Tapi mungkin lambat. Jadi kita nak kita nak seboleh-bolehnya nak dapat cepat. Pasal apa? Sebab kita ni bukan kita ni orang muda lagi ni. Kita dah umur kita ada yang dah berumur. Jadi tuan-tuan, mungkin masa kita, akan datang ni tuan-tuan, ada macam-macam masalah kita nanti ni. Inilah peluang kitanya. Baik, okey. Kena kata dia. Dan diingatkan. Kena ingatlah. Kena ingat. Apa persoalan yang dibicarakan dalam kitab ni? Diingatkan segala bicaranya. Ingat-ingat tu
pada mata hati. Masuk pada mata hati tu akal kita lah. Dalam hati kita lah. Oh, faham ilmu ni bagian. Kalau ada masalah nanti ni, kita dapat agak dah. Oh, dalam kitab ni kata gini. Dan satu benda tuan-tuan, satu benda yang saya nak sebut lagi. Ngaji ni tuan-tuan sekalian, kita kena yakin. Kita kena yakin. Ilmu yang kita dapat tu benar. Kena yakin betul-betul. Jadi yakinkan tuan-tuan. Sebab itulah saya harap tuan-tuan yang mengaji ni tuan-tuan, yang saya harap begini. Baca, tak faham. Minggu depan tanya. Bila kita buat pertanyaan, jawapan guru tu, jawapan ustaz tu, kita kena faham juga jawapannya. Selagi tak faham, maka selagi itulah tuan-tuan sekalian, kita tanya lagi, tuan-tuan sekalian, supaya hazam, supaya berdarah daging kepahaman kita tuan-tuan. Baik. Kemudian dan patut. Jadi kitab ni tuan-tuan, bila sebut kitab ni ada kelebihan, didoakan oleh Syekh Ahmad dengan harapan dia, dan patutlah, layaklah bahawa diangkat risalah ini, maksudnya dimuliakan dia. Kitab ni dimuliakan sebab dia ada kelebihan. Diangkat, dimuliakan risalah ni. Diangkat dia. Ditatang dia. Dimuliakan dia. Dihormati ni, kitab ni. Ke atas pengajangan kelebihan. Maksud diangkat, diletak tempat yang terbaik lah. Jangan simpan bawah meja. Dekat dapur, sama dengan belacan, sama dengan bawang. Janganlah. Kalau simpan dalam beg pun, jangan letak merata-rata beg tu lah. Okey. Tu kata, atas apa ni? Dia angkat risalah ni ke atas pengajangan. Apa makna pengajangan tu? Tengok angka 1 di atas. Angka 1 yang dalam kitab tu ada nota kaki kan? Ini bahasa petani lah ni. Qauluhu, pengajangan. Katanya, kata musannaf, pengajangan. Apa makna pengajangan tu? Iaitu tempat yang dihiasi. Ini tempat yang dipercantikkan. Tempat yang diperhias. Tempat berhias yang dihantar atasnya, atas tempat tu, yang diletak atas tempat tu, perempuan, seorang perempuan yang dikahwinkan, yang telah dikahwini, yang telah diakad nikah dah. Pada mula-mula diperjumpakan akan dia, akan perempuan tu dengan suaminya di hadapan orang ramai. Apa faham dia? Faham dia tuan-tuan, pengajangan tu ialah pelamin. Jadi pelamin tuan-tuan sekalian. Jadi angkatlah kitab tu, letaklah tempat yang maksudnya bukan nak cerita hukum bersanding tu tak. Maksudnya kitab ni letaklah tempat yang elok. Sebab dia ada kelebihan. Janganlah diletak di rendah-rendah. Jangan tak di bawah lantai. Tu adab kita mengaji tuan-tuan ya. Kitab yang kita ngaji tu, hendaklah kita hormati dia. Jangan kita tindih-tindih dia ikut dan kita. Letak atas lantai mutarah dengan kaki. Jangan. Itu adab. Kalau kita buat macam tu tuan-tuan, maka nanti akan hilang keberkatan pengajian. Baik. Okey. Kemudian dan diperpegang dengan dia. Walik timat. Dia berpegang dengan dia. Maksud dia pegang, kita yakinilah, kita jadikan dia pegangan. Jadikan dia keyakinan kita. Jadikan dia akidah kita. Ini kitab Faridah ni tuan-tuan. Bukan ilmu main-main. Bukan ilmu yang nak ngaji boleh, tak nak ngaji pun tak apa. Tak, bukan macam tu. Maksudnya ilmu tauhid ni tuan-tuan ya, adalah satu ilmu yang tak dapat tidak bagi tiap-tiap orang yang mukallaf. Jangan kata gini, jangan kata, aku tak faham ni, aku tak boleh ngaji kita ni, tak boleh. Kita ni tinggi sangat. Tak, tinggi, rendah, faham, tak faham. You must learn this. Ini pelajaran ni mesti kena mengaji. Kena belajar. Dia tak boleh. Dia tak boleh tinggal. Tak apalah, tak ngaji. Tak boleh. Sebab ini adalah persoalan pegangan. Sebab nanti di akhirat nanti tuan-tuan,
pegangan ni lah yang akan ditanya oleh Allah Ta'ala, tuan-tuan sekalian. Sebab tu dalam kubur pun, tuan-tuan, soalan yang sudah masyhur dah. Marrabuka, siapa Tuhan kamu? Tengok. Ini bertepatan lah dengan yang wajib pertama-tama atas kita tu mengenal Allah. Pasal apa? Sebab dalam kubur nanti itu soalan yang pertama ditanyai. Marrabuka, siapa Tuhan kamu? Sebab tu tuan-tuan sekalian, kalau kita tak kenal Tuhan kita, tuan-tuan, macam mana lidah kita nak menjawab Allahu Rabbi? Berat nanti, tuan-tuan. Pasal apa? Sebab akidah kita dengan Tuhan pun belum tentu betul lagi, tuan-tuan sekalian. Tapi kalau kita ngaji kitab Faridah ni, insya-Allah kitab ni betul, benar, tuan-tuan sekalian. Baik. Kemudian kata dia, wasamaituha faridatal faraid fi ilmil aqaid, fi ilmil aqaid. Dan hamba nama akan dia. Dan wasamaituha, dan mempernama oleh aku akan dia. Terjemah macam tu pun boleh. Dalam Syarah kata, dan hamba pernah nama akan dia. Mana letak nama. Syekh Ahmad letak nama. Kitab tu bila dah karang, siap dah. Masa tu tak ada nama lagi. Maka dia pun fikir letak nama ni lah. Letak nama, tuan-tuan. Sebab mudah orang nak kenal, mudah orang nak panggil. Kalau tak ada nama, nak panggil apa? Takkan panggil hoi, hoi, hoi. Takkan nak panggil macam tu. Kenalah ada nama, panggil nama. Orang pun lahir anak dia, tuan-tuan. Sekarang ni berapa bulan, mesti kena daftar. Kena letak nama. Kalau tak nama, tak boleh. Mesti kena letak nama, tuan-tuan sekalian. Takkan nak panggil orang main hoi, hoi. Jadi nama tu main peranan untuk dikenali, tuan-tuan sekalian. Jadi Syekh Ahmad pun, dia pun letak nama lah supaya kitab dia ni, orang kenal. Apa? Dia letak nama apa ni? Letak nama, tuan-tuan sekalian, Faridatal Faraid. Apa Faridah tu apa? Satu permata daripada beberapa permata. Faridah tu satu permata. Al-Faraid tu apa ni? Beberapa permata. Jadi kitab Faridah ni satu permata daripada banyaklah. Kitab-kitab lain pun permata juga. Tapi kitab ini permata juga, tuan-tuan sekalian. Jadi kata dia, ilmu ni, apa ni kitab ni? Pada bicara ilmu aqaid. Ilmu simpulan-simpulan iman. Itu aqaid tu, tuan-tuan. Sebab itulah nak mengesahkan iman, nak mengesahkan akidah. Ada jalan, ada ilmu. Ada ilmunya, tuan-tuan. Dan ilmu ni lah yang paling, ilmu ni lah yang paling afdal. Dan ilmu ni lah yang paling utama, tuan-tuan. Yang kita nak kena mengaji fardu ain. Wajib. Okay. Inilah saya nak sebut, tuan-tuan, ya. Zaman kita ni, tuan-tuan, ya. Zaman kita ni, tuan-tuan. Zaman yang orang sudah tidak kenal lagi. Mana ilmu yang fardu ain dan mana yang bukan fardu ain, tuan-tuan. Setengah-setengah daripada orang Islam hari ni, tuan-tuan, ya, sibuk nak mengaji, nak belajar ilmu yang bukan fardu ain. Banyak, tuan-tuan sekalian. Saya, kalau perkataan ni, kalau perkataan ni tuan-tuan tak suka lah, ya. Tapi tuan-tuan kena berfikir juga. Dalam kitab-kitab, tuan-tuan sekalian, kitab-kitab ulama', dalam kitab Minhajul Abidin ada sebut, dalam kitab Bidayatul Hidayah ada sebut, dalam kitab Ayyuhal Walad Al-Muhib ada sebut, dalam kitab apa lagi? Dalam kitab apa ni, Adab Sulukil Murid ada sebut, dan hadis juga ada sebut. Tuan-tuan sekalian, bahawasanya ilmu yang fardu ain tu hanya 3 sahaja. Tapi 3 ni pun bukan semuanya fardu ain. Ada yang fardu kifayah. Apa dia 3 ilmu yang fardu ain tu? Apalah ilmu tauhid ni yang kita sedang mengaji ni, ilmu fiqh dan ilmu tasawuf. 3 ilmu ni lah
yang menjadi fardu ain. Setakat mana fardu ainnya? Setakat mana yang menjadi fardu ain? Level fardu ain tu setakat mana? Ilmu tauhid ni. Ilmu tauhid ni tuan-tuan, levelnya ataupun tahapnya ialah sehingga kita dapat mengenal Allah Subhanahu Wa Taala melalui sifat-sifatnya, dan juga kita boleh mengenali akidah-akidah golongan-golongan yang sesat dan yang betul. Mana ahli sunnah wal jamaah, mana yang dikatakan Jabariyah, mana yang dikatakan Mu'tazilah, mana yang dikatakan Wahabiyah, kaum muda, tuan-tuan sekalian. Banyak pegangan-pegangan yang terkeluar daripada ahli sunnah wal jamaah, tuan-tuan sekalian. Baik. Jadi ilmu yang lain daripada itu tidak termasuk dalam ilmu yang fardu ain. Tuan-tuan, tak termasuk dalam ilmu yang fardu ain. Kenapa ya? Sebab itu yang Nabi kata pun. Itu yang Nabi kata, tuan-tuan ya. Bahkan ya, minta maaf tuan-tuan ya. Dalam satu hadis Nabi ya tuan-tuan ya, nak menunjukkan ilmu usuluddin ni ilmu yang paling utama sekali, tuan-tuan ya. Nabi hadis riwayat daripada Jundab ibn Abdullah. Dia kata ta'allamnal iman qabla ta'allamnal Quran. Tengok. Ini hadis ni riwayat daripada Jundab. Jundab kata ta'allamnal iman. Kami masa tu kami masih lagi kanak-kanak. Kanak-kanak yang hampir balik lah. Kanak-kanak yang hampir nak balik. Dia kata, sebelum kami balik tu, kami mempelajari dulu iman. Sebelum kami mempelajari Al-Quran. Lepas tu, lepas kami belajar iman dah, baru kami mempelajari Quran. Sehingga kukuhlah kami punya keimanan. Lepas tu baru kami belajar Quran. Lepas kami belajar iman, baru kami belajar Quran. Sehingga kukuhlah iman kami, tuan-tuan. Kukuhlah iman kami, kata Jundab, tuan-tuan sekalian. Menunjukkan apa? Menunjukkan, tuan-tuan, keutamaan ilmu tu, tafsir ataupun tajwid yang bersangkut dengan Quran. Tuan-tuan sekalian, maka mengaji, belajar dulu ilmu yang bersangkut dengan iman. Iman tu apa maknanya? Iman tu ialah pegangan. Pegangan kita yang ada dalam ilmu tauhid ni, tuan-tuan sekalian. Yang ada. Ini kadang-kadang, okey, pakar dalam Quran. Pakar dalam tajwid. Tuan-tuan sekalian. Tetapi bila tanya tauhid, tak betul pegangannya. Kadang-kadang, tuan-tuan, lompat pula kepada golongan yang sesat lagi menyesatkan tanpa disedari. Tak tahu, tuan-tuan sekalian. Banyak dalam zaman kita macam tu, tuan-tuan sekalian. Banyak. Banyak sangat, tuan-tuan, yang jadi macam tu. Baik. Kadang-kadang ada orang yang sibuk nak mengaji tafsir. Sedangkan, tuan-tuan sekalian, iman ataupun akidah belum tahu lagi. Patut iman dulu. Tuan-tuan, kenapa saya kata macam tu, tuan-tuan? Orang Yahudi, tuan-tuan sekalian, banyak tak yang pakar dalam Quran, tapi mereka tidak pakar, tidak reti tauhid. Sebab tu mereka pegang Yahudi. Banyak tak orang Nasrani, tuan-tuan sekalian, yang boleh baca Quran, yang boleh tafsir Quran? Banyak. Tapi mereka masih akidah mereka salah. Tak naklah sampai macam tu, minta maaf. Tak naklah sampai macam tu, tuan-tuan sekalian. Akidahlah dulu. Lepas tu, barulah nak pelajari. Jadi kita ni nak mengajar tafsir mungkin tak sempat. Umur kita dah 60 dah. 50 lebih dah. Dah esok lusa kita nak mati dah, tuan-tuan. Tuhan tak tanya yang lain. Allah tanya, man rabbuka wa man nabiyuka. Itu ada dalam kitab tauhid. Jaga molek ni. Jaga elok-elok. Okey, baik. Jadi, berpeganglah dengan kitab ni, tuan-tuan sekalian. Jadi, jangan kata kitab Faridah ni ambil daripada Quran ke? Masya Allah. Takkanlah Syekh Ahmad. Syekh Ahmad ni, tuan-tuan, yang mana mula saya cerita, tuan-tuan. Syekh Ahmad ni, tuan-tuan, seorang ulama Melayu, tuan-tuan, yang ada pada dia tu 50 cabang ilmu dia alim, tuan-tuan. Bukan sekadar alim.
bahkan tuan-tuan sekalian dia mahir dalam bidang ilmu yang 50 tu tuan-tuan sekalian. Bahkan ada kitab Syekh Ahmad dulu. Tuan-tuan sekalian, dia boleh karang kitab berkenaan dengan buat emas daripada bahan kimia. Dia bukan saja alim dalam bidang ilmu agama, bahkan ilmu sains juga dia alim tuan-tuan sekalian. Tapi kitab tu dia bakar tuan-tuan sekalian. Pasal apa? Dia tak nak anak cucu cicit dia bergaduh dengan sebab kitab buat emas ni tuan-tuan sekalian. Dia tak nak macam tu. Jadi dia bakar kitab tu. Dia pakar bidang matematik. Dia pakar dalam ilmu kira-kira, ilmu hisab ni tuan-tuan sekalian. Baik. Jaga tu. Takkanlah Syekh Ahmad tak reti Quran. Takkan tak Syekh Ahmad ambil ilmu ni daripada tempat lain, tak rujuk pada Quran dan hadis. Bukan macam tu. Jaga. Baik. Okey. Kemudian kata dia, kemudian kata dia, wa 'alallahi ta'ala a'tamidu wa min faidi fadlihi astamidu. Dan atas Allah Ta'ala aku berpegang. Syekh Ahmad ni, tuan-tuan kita, tuan-tuan, Syekh Ahmad ni berpegang dengan Allah Ta'ala. Dia buat kitab pun sebelum dia buat kitab ni tuan-tuan, dia istikharahnya, dia minta doa, dia bersemayang hajat, dia berpuasa untuk meminta petunjuk daripada Allah Ta'ala tuan-tuan. Dia pegang dengan Tuhan dan daripada limpah kurnianya aku menuntuti, yakni aku menuntuti limpah kurnianya, yakni bila kata dia pegang dengan Allah Ta'ala, maka dia mintalah pemberian, dia minta limpah kurnia Allah Ta'ala. Mudah-mudahan dia ada kekuatan untuk buat kitab ni tuan-tuan sekalian. Menuntut pertambahan, minta tambah, minta ilmu tu Allah Ta'ala tambah tuan-tuan sekalian. Rahmat tu Allah Ta'ala tambah. Limpah kurnia tu Allah Ta'ala tambah tuan-tuan sekalian. Kemudian kata Syekh Ahmad, bermula ilmu tauhid itu ibarat daripada perhimpunan barang yang diiktikadkan. Kita dah sampai stesen besar dah untuk kita berhenti tuan-tuan. Ini insya-Allah minggu depan ni tuan-tuan kita masuklah pada ilmu dalam kitab ni. Yang tadi tu habislah mukadimah, dah habis dah. Mukadimah dah selesai dah mukadimah. Insya-Allah minggu depan kita masuk pula membicarakan tentang ilmu ni tuan-tuan. Jadi bila kita nak belajar satu-satu ilmu tu, maka kita kena tahulah definisi ilmu tu 10 perkara tuan-tuan yang kita kena tahu sebelum kita masuk belajar. Insya-Allah pada minggu depan insya-Allah kita akan masuk mempelajari maksud dalam kitab Faridatul Faraid dan kita berhentilah kat sini. Bermula ilmu tauhid itu, definisi ilmu tauhid itu apa dia? InsyaAllah daripada definisi itulah akan terpecah cabang-cabang yang banyak. Baik, wallahu a'lam bissawab. Baik, ada soalan? Ada pertanyaan apa-apa tak? Okay, ada soalan? Kalau ada nak tanya. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Nak tanya tapi yang bukannya berkaitan dengan ni lah. Nak tanya berkaitan dengan bab-bab fikah lah.
Ya, silakan. Okey, berkenaan dengan apa tu, sembahyang jamak dan kasar. Ya. Katakanlah seorang tu dia niat untuk buat jamak dengan kasar Ya. dalam satu perjalanan, lepas tu dia tertinggal pula. Walaupun dia dah niat tu, dia tertinggal pula. Jadi bila dia sampai ke satu tempat tu, dia buat qada tu. Qada tu kena buat boleh buat kasar ke ataupun kena buat tu apa tu full punya apa tu qada? Okey, baik. Soalannya ialah bersangkut dengan sembahyang jamak qasar yang dia tertinggal. Jadi yang saya fahamnya dia tak jadi sembahyang jamak dan qasar. Dia ni terlepas waktu. Ya, ya. Baik. Betul Ustaz. Terlepas waktu ni, soalannya nak diqada sembahyang tu dalam keadaan jamak qasar ke ataupun tidak? Maka jawapannya ialah apabila masih lagi di dalam perjalanan, maka harus diqada dengan jamak dan qasar. Boleh. Boleh diqada dengan jamak dan qasar. Boleh. Kalau masih lagi di dalam musafir. Tapi sekiranya kalau musafirnya telah tamat, kalau musafirnya telah selesai, yakni sudah sampai tempat permukimannya, maka tidak dibenarkan lagi untuk jamak ataupun qasar. Wallahu a'lam. Okey, boleh faham? Boleh Ustaz. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Ada soalan lain? Assalamualaikum Ustaz. Salam. Soalan saya Ustaz, Ya, silakan. berkenaan dengan ilmu tauhid ni, ilmu mengenal Allah ni, dia kan satu kewajipan kan, Ya. bagi setiap mukallaf. Ya. Dan bagaimana pula bagi orang yang belum Islam Ustaz, adakah berkewajipan juga untuk mengenal Allah ni? Dan bagaimana kalau dia wajib, bagaimana cara untuk kita terangkanlah, untuk kita bagi tahu mereka lah, insyaAllah. InsyaAllah Ustaz, terima kasih. Sama-sama. Soalan ni sebenarnya tuan-tuan sekalian ya. Minta maaf je Cik Saiful ya. Soalan ni sebenarnya tidak perlu ditanya. Sebab apa tak perlu tanya tuan-tuan ya? Cik Saiful, kenapa tak perlu tanya? Sebab bila kata dah dia tu kafir, maka akidah dia dah tentulah salah. Okey? Kewajipan ni, kewajipan bertauhid ni atas semua mukallaf. Tak kiralah apa bangsa, apa sekalipun tak kira. Tapi sebabkan dia kafir, maka dia kena masuk Islam dulu. Maka barulah kewajipan mengaji itu terpikul di bahu dia. Selagi dia kafir, macam mana dia nak belajar? Sebab itulah orang kafir itu kekal di dalam api neraka. Sebab itulah orang kafir bukan kata bab tauhid saja. Macam solat, bab solat, buat sembahyang. Okey, sebenarnya perintah sembahyang tu atas apa? Seluruh makhluk, seluruh hamba Allah SWT. Kenapa orang kafir tak sembahyang ke? Orang kafir tak sah sembahyangnya. Kenapa? Sebab dia kena masuk Islam dulu. Jadi hukum wajib mempelajari ilmu usuluddin ni, dia kenalah Islam dulu. Baru ada kewajipan begini kan? Baru terletak kewajipan pada bahu dia lah. Itulah hukum. Sebab hukum wajib pada syarak tu
dia bukan kena pada orang kafir. Dia kena pada orang Islam. Hukum syarak tu kena pada orang Islam. Atau orang kafir tak kena ke? Macam mana nak kena sedangkan dia bukan ahli bagi niat. Dia bukan ahli bagi ibadat. Sebab tu lah orang kafir tu kekal dalam api nerakanya. Baik. Kata kalau Cik Saiful faham macam ni, kita nak kena bagi tahu ke? Bagi tahu tentang Islam, bagian-bagian supaya dia terbuka hati, itu boleh lah. Wallahu alam. Saya tanya tadi sebab ada kaitan dengan saya lah, Ustaz. Itu je, Ustaz. Minta maaf. Dengan keluarga, Ustaz. Oh, minta maaf. Baik. Wallahu alam. Terima kasih, Ustaz. Sama. Jangan. Ya tengok ni. Ada soalan lain? Tak. Silakan. Ada soalan daripada Facebook Ada soalan daripada Facebook yang berbunyi begini ada soalan yang berbunyi cerita secara ringkas kaum Mu'tazilah. Mu'tazilah ni tuan-tuan. Ini saya jawab dulu. Muhammad Faris Mustafa, dosa besar tak kalau tak belajar? Ya, dosa besar. Sebab ini kewajipan. Bahkan guru saya kata, kalau tidak mempelajari ilmu usuluddin ni, maka terbukalah pintu kekufuran seluas-luasnya. Tu kena fikirlah banyak-banyak. Kena fikirlah pasal apa? Sebab masalah sekarang ni, kalau tak mengaji ilmu usuluddin, maka tidak kenal Allah Ta'ala tu yang menyebabkan terkadang-kadang boleh jatuh kepada kekufuran. Nanti dalam kitab ni sebut, kita belajar satu persatu, tengok macam mana nak boleh jatuh kepada kekufuran. Baik. Jadi kan, Mu'tazilah ni, secara ringkasnya Mu'tazilah ni diasaskan satu orang yang bernama Wasil Ibnu Atha. Mu'tazilah ni dia diasaskan mazhab ni ataupun perjalanan Mu'tazilah ni diasaskan oleh satu orang yang bernama Wasil Ibnu Atha. Wasil Ibnu Atha ni anak murid kepada Imam Hasan Basri. Anak murid kepada Imam Hasan Basri. Jadi tuan-tuan, bila dia dah belajar, maka bila dia dah ada ilmu, maka dia buka pengajian lain. Dia buka pengajian. Dia buka dia buka madrasah dia sendirilah. Tapi dia mengajar tu banyak benda yang dia tak ikut guru dia. Dia tak ikut guru dia Hasan Basri. Banyak di antaranya ialah dia mengatakan manusia itulah yang memilih untuk menjadi kufur, nak buat maksiat. Dia pilih macam tu. Dan dia kata masuk syurga, masuk neraka tu pun dengan perbuatan. Dengan perbuatan. Maksudnya manusia tu kalau dia buat jahat, maka dia akan masuk neraka. Kalau dia buat baik, dia akan masuk syurga. Jadi masuk syurga neraka tu berdasar kepada amalan dia, amalan manusia. Baik. Ini bercanggah dengan pegangan kita Ahlussunnah wal Jamaah. Bercanggah dengan pegangan kita Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi guru dia bila nampak dia salah macam tu, guru dia Hasan Basri nak datang jumpa dia, betul ke kau kata nak masuk syurga tu kerana amalan, bukan kerana rahmat Allah ke? Dia kata ya. Dia kata kerana amalan, kerana perbuatan.
masuk syurga tu kerana perbuatan dia kata. Bercanggah dengan hadis Nabi yang Nabi tu tuan-tuan mengatakan la yadkhulul jannah illa birahmatillah. Tidak masuk syurga tu melainkan dengan rahmat Allah. Hadis tu panjanglah. Jadi bercanggahlah dengan apa? Bercanggah dengan perkataan Wasil Ibn Atta'. Lalu Hasan Basri kata, kamu dah salah tu. Nabi kata masuk syurga tu dengan rahmat, bukan dengan amalan. Kenapa tuan-tuan? Kalau masuk syurga tu dengan amalan, Hasan Basri berhujah dengan anak muridnya, apa kamu nak kata pada seorang budak yang tidak beramal? Dia mati, syurga ke neraka? Dia tak sempat nak beramal. Kalau kamu kata masuk syurga, masuk neraka tu kerana amalan, maka seorang kanak-kanak yang meninggal dunia, syurga ke neraka? Sebab kalau masuk syurga dengan amal, budak tu tak boleh beramal lagi. Tak ada amalan lagi, syurga ke neraka? Dia kata, oh di tengah-tengah, syurga pun tidak, neraka pun tidak. Lagilah. Jadi Hasan Basri, kamu kembalilah. Pegangan kamu tu salah. Ikut aku balik. Dia tak nak. Bila dia tak nak macam tu, Hasan Basri kata, i'tazalta anni. Kamu terasing daripada aku. Yakni Imam Hasan Basri mengatakan, kamu bukan lagi anak murid aku. Jadi i'tazala tu makna terasing. Maka jadilah orang tu Mu'tazilah. Jadi siapa-siapa yang ikut Wasil Ibn Atta', maka tergolonglah dia di dalam golongan Mu'tazilah. Yang bercanggah banyak dengan Ahli Sunnah wal Jamaah, tuan-tuan sekalian. Nantilah dalam kitab Faridah ni, dia ada cerita serba sedikit berkenaan dengan Mu'tazilah. Baik, boleh ya? Jadi tuan-tuan sekalian, jadi di zaman kurun yang keempat atau kurun yang ketiga, sampai kurun yang kelima, masa tu kan tuan-tuan sekalian, tauhid ni belum ada lagi susunan sifat 20 bagian, belum ada lagi. Siapa yang mengasalkan? Maka dua orang ulama dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah ni, iaitu Imam Abu Hasan Asy'ari dan Imam Maturidi, tuan-tuan sekalian, mengasahkan pengajian tauhid yang tersusun macam ni. Sifat 20 macam ni, tersusun macam ni. Jadi jadilah dua ni mazhab. Yang tapi kata dan bila sebut Ahlussunnah wal Jamaah tu siapa? Ahlussunnah wal Jamaah tu ialah yang berpegang kepada Imam Abu Hasan Asy'ari dan yang berpegang kepada Imam Abu Mansur Maturidi. Dulu saya sebut dah. Iza utliqa Ahlussunnah wal Jamaah fal muradu bihi al asy'ariyatu wal maturidiyatu. Apabila diitlakkan Ahlussunnah wal Jamaah, maka dikenaki Ahlussunnah wal Jamaah dalam ilmu tauhid ni ialah yang berpegang kepada Imam Abu Hasan Asy'ari atau mazhab Asy'ariyah, dan yang berpegang kepada mazhab Maturidi, iaitulah yang berpegang kepada mazhab Imam Abu Mansur Maturidi. Ada soalan timbul pula tuan-tuan sekalian. Timbul soalan ni tuan-tuan. Imam Abu Hasan Asy'ari ni dan Imam Abu Mansur Maturidi, dia hidup zaman mana? Dia hidup zaman salaf. Zaman salafus salih. Bukan zaman bukan zaman terkemudian. Dia salaf dengan khalaf. Jadi khalaf yang pegang macam sifat 20 ni, khalaf, ulama khalaf. Ini ulama yang terkemudian yang pegang macam mana Imam Abu Hasan Asy'ari dan Imam Abu Mansur Maturidi susun. Sifat 20 tu kita yang pegang. Sedangkan mereka tu hidup zaman salaf. Zaman salaf tu ialah zaman sebelum 300 tahun selepas Rasulullah wafat, tuan-tuan sekalian. Jadi macam tu, sejarah dia macam tu. Jadi saya rasalah tuan-tuan yang bukan fardu ain kita mengetahui sejarah ni. Yang pentingnya kita belajar tauhid ni, tuan-tuan sekalian, sehingga kita boleh beza. Sebab dalam ada satu soalan daripada Ummu Muhammad, kata, Assalamualaikum Ustaz, dalam tauhid sampai tahap mana kita tahu sifat 20? Fardu ainnya sampai tahap mana? Adakah huraian dalil saja? Sebab nak cari jawapan yang tepat pada persoalan datangnya beberapa orang yang agak merisaukan. Baik, memang zaman kita ni memang merisaukan. Fardu ainnya ialah setakat mana?
setakat kita tahu sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian dan dalil-dalilnya. Okey, itu setakat fardu ain. Itu setakat fardu ain. Kita tahu sifat-sifat Allah dan Rasul tu serta dalil-dalil dan huraian-huraian sifat tu kita nak tahu juga. Huraian sifat macam kudrat, apa huraian dia, apa kerja dia dan sebagainya lah. Tapi mengetahui kerja tu bukan fardu ain, tak fardu ain bukan wajib. Kudrat kerja dia begini tak wajib. Kita tahu kudrat Allah Taala ni begini dah. Dan dalil-dalil dia cukup. Tetapi tuan-tuan, zaman kita ni kan, walaupun itu sekadar lepas fardu ain, tapi bagi saya tak cukup lagi dengan sekadar mengetahui yang fardu ain. Pasal apa? Sebab zaman ni tuan-tuan, musuh banyak sangat yang akan meragu-ragukan kita. Saya nakkan tuan-tuan belajar sifat 20 ni kan sampai melebihi had fardu ain. Lebih daripada had fardu ain. Pasal apa? Sebab zaman kita ni banyak sangatlah golongan yang Allah zahirkan pada hari ni yang meragukan kita, sehingga kan orang yang tak kukuh pegangan tuan-tuan sekalian. Tak kukuh pegangan tu, tak kukuh. Senang sangat nak direbahkan, melainkan orang zaman dulu. Kalau orang zaman dulu tuan-tuan, musuh-musuh ni tak banyak. Zaman kita ni musuh nak merosakkan akidah kita banyak. Bahkan tuan-tuan, yang di dalam rupa agama, orang yang rupa agama pun nak merosakkan kita tuan-tuan. Sebab tu guru saya dulu pernah ibadat macam ni ya. Dia pernah ibadat macam ni. Kalau telinga kita masuk air, kita nak keluarkan air dari telinga tu gunakan apa? Gunakan air juga. Jadi nak rosakkan agama tu, guna agama juga. Lepas tu tuan-tuan, kita bersama kita zaman ni ada oratoris yang masuk macam orang alim, macam orang beragama. Ada orang musuh-musuh kita masuk jadi macam orang agama, yang merosakkan kita dari dalam tuan-tuan sekalian. Kita tak sedar. Tapi kalau kita ada ilmu tauhid ni, bab tauhid ni tuan-tuan sekalian, bila kita mahir, maka tuan-tuan kita dapatlah membantu ataupun dapat kita menyelesaikan persoalan. Dan orang nak goncang kita tak boleh. Macam tu. Bukan sekadar fardu ain saja. Kena belajar lebih betul lagi. Kalau zaman dulu, memanglah. Okey. Wallahu alam. Baik, ada lagi soalan? Baik. Yang ini kan, Jahmiyah ni ada dalam kitab, tuan-tuan sekalian, dalam kitab, nanti dalam kitab, perisai bagi mukallaf. Dalam kitab perisai bagi mukallaf, kalau nak rujuk, Syed Saiful Nizam. Tuan Syed Tuan Syed ada dalam kitab, perisai bagi mukallaf. Kalau Cik Saiful, kalau Tuan Syed nak tahu lebih lanjut tentang Jahmiyah ni, ada dalam kitab ni. Dalam kitab perisai bagi mukallaf, karangan Syekh Abdul Qadir. Dalam ni ada sebut. Dalam ni sebut. Dalam ni sebut. Baik. Kalau nak saya bacakan sikit boleh. Puak Jahmiyah ni ada dalam kitab perisai bagi mukallaf. Baik. Nanti saya tengok, saya cari.
Saya minta tangguh dulu Tuan Syed Saiful, insya-Allah. Kalau Tuan Saiful nak cari, tengok dalam kitab Perisai bagi Mukallaf karangan Syekh Abdul Qadir Al-Mandali. Dalam tu ada sebut golongan Jahmiyah. Nanti nanti insya-Allah minggu depan tolong peringatkan saya berkenaan dengan tu. Malam ni nak cari agak susah sikit lah. Sebab saya tak tanda malam ni. Saya tak tanda. Tak sangka pula ada soalan macam ni. Baik. Jadi saya minta tangguh dulu berkenaan dengan puak Jahmiyah. Tapi kalau Tuan Syed nak tengok, tengok dalam kitab Perisai bagi Mukallaf. Secara ringkas, dia ada bicara tentang masalah golongan Jahmiyah. Ada insya-Allah. Baik. Wallahu alam. InsyaAllah saya minta tangguh dulu. Ada soalan lain? Ada soalan lain tak? InsyaAllah ya. Tuan Syed minta maaf banyak-banyak ni. Tapi kalau Tuan Syed nak cari, tengok dalam kitab Perisai bagi Mukallaf. Itu Syekh Tahawi, Matan Tahawi yang disyarahkan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Mandali. Dalam tu ada sebut tentang berkenaan dengan golongan yang dinamakan Jahmiyah. Itu pandangan yang sesat juga tu. Sesat juga tu. Wallahu alam bisawab. Baik, ada soalan lain? Saya rasa insya-Allah mudah-mudahan kita tangguh dululah. Kita tangguh dulu pengajian kita pada malam ni. InsyaAllah kita akan sambung pada masa akan datang minggu depan dan masa yang sama pada waktu yang sama insya-Allah. Wallahu alam. InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma ya azimas sultan, ya qadimal ihsan, ya da'iman ni'am, ya katsirul jud, ya wasi'al ata', ya khafirul tub, ya jami' sana', ya haliman la ya'jal. Salli ya Rabbi ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sallim wa sahabati ajma'in. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal mannu fadla wa anta rabbuna haqqa wa nahnu abiduka riqa wa anta lam tazal daka ahla ya muyassira kulli asir wa ya jabira kulli kasir wa ya sahiba kulli farid wa ya mughniya kulli faqir wa ya muqawiya kulli da'i wa ya ma'mana kulli maqif yassir alaina kulli asir wa tasir alaika yassir. Allahumma ya man la yahtaj ila bayan wa tafsir hajatuna kasir wa anta alimun biha wa khabir. Allahumma inni akhafu minka wa akhama yakhafu minka wa akhami ma la yakhafu minka. Allah bihaqi man yakhafu minka najina mimman la yakhafu minka. Allah bihaqi sayyidina Muhammadin ahrasna bi'ainika tilatana wa kunafna bika nafika ladhi la yurab warhamna biqudratika alaina fala nalakata syakatana wa raja'una wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.